Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan ulang kaji pelajaran iqlab. Iqlab unit yang keempat. Sebelum ni kita dah belajar izhar halqi, idgham, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Dan hari ini kita akan belajar untuk tajuk iqlab. Baik, kita tengok iqlab pada bahasa. Okey. Iqlab pada bahasa menukarkan. Pada istilah pula, menukarkan bunyi nun sakinah atau tanwin kepada mim beserta dengung. Baik, huruf iqlab ada satu sahaja, iaitu ba. Okey. Untuk tajuk iqlab ni, kita kena ingat bila sebut aja iqlab, kalau sebelum ni kita sebut aja izhar, maknanya dia jelas, nyata dan terang. Bila sebut je idgham, maksud dia memasukkan. Hari ni iqlab, bila sebut aja iqlab tu maksud dia menukarkan. Bila sebut aja iqlab maksudnya menukarkan. Tukar apa? Kita tengok pada istilah pula. Menukarkan bunyi nun sakinah atau tanwin. Asal bunyi nun sakinah apa dia? Ban, ada huruf N. Ban, bin, bun, tan, tin, tun. Itu asal daripada nun sakinah ataupun tanwin. Tapi bila nun sakinah ataupun tanwin dia jumpa dengan huruf iqlab, dia terus tukar bunyi nun sakinah tu ataupun tanwin kepada bunyi mim. Tak ada bunyi nun, tak ada bunyi tanwin tu, tak ada. Yang ada digantikan dengan bunyi mim beserta dengan dengung. Huruf iqlab ni ada berapa? Cuma ada satu sahaja, iaitu ba. Ingat huruf iqlab satu sahaja, iaitu ba. Seterusnya contoh. Kita tengok kat sini. Hukum bacaan iqlab. Apa hukum bacaan iqlab? Daripada awal dia bertajuk izhar, idgham, dia akan cerita pada kita cara pengertian huruf dan juga hukum bacaan. Hukum bacaan iqlab hendaklah dibaca dengan gunnah ataupun dengung. Gunnah dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Melayu dengung. Hukum bacaan dia hendaklah dibaca dengan dengung. Bila sebut dengung tu, qadar panjang dengung tu berapa harkat? Dengung tu adalah 2 harkat. Dengung iqlab 2 harkat, bukan 2 rakaat. Kalau 2 rakaat penat kamu tunggu orang habis solat. Ingat qadar panjang bacaan dengung iqlab adalah 2 harkat. Hukum bacaan dia kena baca dengan dengung. Bila sebut dengung je mesti 2 harkat. Qadar panjang dia mesti 2 harkat. Okey. Seterusnya huruf contoh iqlab. Contoh iqlab kita nampak dekat sini. Okey, huruf ba. Cara nak kenal, ini cara kenal yang ringkas dan padat. Cara untuk mengenal iqlab ataupun tajuk-tajuk yang lain, pastikan ada nun mati dulu ataupun tanwin. Kena ada nun mati ataupun tanwin. Bila ada nun mati ataupun tanwin, tengok huruf selepas dia ada tak huruf ba. Kalau ada huruf ba, itu namanya iqlab. Kena baca dengan dengung. Kita ambil contoh yang pertama. Nun mati bertemu dengan huruf ba, satu kalimah. Ni dalam bentuk satu kalimah. Asal bacaan dia adalah tunbitu. Tunbitu. Bila nun mati jumpa dengan mim, kita kena tukarkan bacaan nun mati ni, bunyi nun mati tu kepada bunyi mim. Tu adalah letak mim kecil tu. Dan dengung. Kena baca macam mana? Tunbitu. Dia bukannya ori mim. Nanti kat bawah tu ada ada sikit diterangkan. Bibir ni agak-agak boleh masuk selai kertas. Bukannya tutup rapat, bukan. Dia buka sikit sangat, sekadar boleh masuk selai kertas. Tunbitu. Okey. Kedua, asal bacaan dia ni 2 kalimah pula. Asal bacaan dia min ba'di. Bila nun mati jumpa dengan mim, baca min ba'dika. Min ba'dika. Okey.
Kita ambil contoh seterusnya tanwin. Asal bacaan dia adalah sultanin. Asal dia nin. Tapi bila tanwin jumpa dengan ba, tanwin tu dibuang satu baris digantikan dengan mim. Mim iklab. Kita ingat tanda-tanda tanwin ada dua, ada tiga, tanda tanwin ada tiga. Pertama ittiba, baris yang sekata. Iklab, baris yang ada mim. Satu lagi tarkib, baris yang tak sekata. Tu ingat balik pelajaran kita muka surat 2. Baik, kalau kat sini tengok tu ada baris ada mim. Bila baris ada mim, asal dia adalah tanwin. Sebab dijumpa dengan ba, ditukarkan letak mim. Sebab apa? Biar mudah kita bunyikan kepada bunyi mim. Sultanin bihaza, bihaza. Baik. Itu adalah contoh-contoh iklab. Kita tengok dekat sini. Tahukah anda? Ini orang panggil nota ringkas untuk iklab. Cara kita ambil kat sini Cara menyebut hukum iklab iaitu dengan menyembunyikan bunyi mim. Maksudnya merenggangkan sedikit kedua bibir berserta dengung. Dia kena renggangkan bibir kita. Renggang. Miu. Renggangkan sedikit. Sekadar boleh masuk selai kertas. Bukan tutup rapat. Mim. Tum. Bukan. Dia renggang. Baik. Seterusnya. Terdapat dua jenis mim kecil di dalam Al-Quran. Okey. Mim kecil ni ada dua. Cuba tengok yang pertama. Yang pertama, mim kecil yang pertama ni. Ni mim. Mim kecil yang pertama. Mim menunjukkan hukum iklab. Kalau mim yang ekor dia ke bawah, ini menunjukkan hukum iklab. Sebab kita akan jumpa satu lagi mim. Mim yang ekor dia mengiring tepi. Mengiring ke tepi. Ini menunjukkan tanda waqaf lazim. Ini pelajaran tahun 4 ke tahun 5 ke tahun 6. Kalau cerita pasal waqaf. Waqaf cerita waqaf ni pelajaran tahun 5. Kalau buat cerita waqaf ibtidak tu pelajaran tahun 5. Kalau tak silap saya lah 5 ke 6 macam tu. Kau tengok mim beza. Kalau mim ekor bawah, kalau ada baris nampak mim ekor bawah, itu menunjukkan tanda iklab. Tapi kalau mim tu mengiring ke tepi, ini menunjukkan tanda waqaf lazim. Misal dia wa yaskhuruna minal ladzina amanu, berhenti. Waqaf lazim, berhenti. Lepas tu sambung wallazina, ni ada mim dekat amanu, ada mim atas dia. Ini bukannya mim iklab, ini mim waqaf lazim. Macam mana bentuk mim iklab? Ni cuba tengok contoh misal yang nombor 1 ni. Ini adalah contoh untuk iklab. Contoh iklab. Faman baddalah. Nun mati bertemu dengan bah. Ingat So untuk hari ni kita dah belajar tajuk iklab dari segi bahasa, menukarkan pada istilah menukarkan bunyi mim. Bunyi mim pula. Menukarkan bunyi nun sakinah atau tanwin kepada mim beserta dengan dengung. Huruf iklab ada berapa? 1 saja, iaitu ba. Jadi hukum bacaan dia kena baca dengan dengung. Bila sebut dengung mesti 2 harkat. Kadar panjang dia mesti 2 harkat. Dan kat sini pula cara dengung pula, cara bunyi iklab pula adalah merenggangkan kedua bibir. Buka sikit sangat sekadar boleh masuk selai kertas. Dan untuk catatan sikit mengenai iklab, dekat sini mim di dalam Al-Quran ada 2 jenis. Satu mim menunjukkan iklab, mim yang ekor dia ke bawah, itu menunjukkan hukum iklab. Satu lagi kita akan jumpa mim yang ekor dia ke tepi. Mim yang ekor dia ke tepi ni menunjukkan tanda waqaf lazim. Okey. Kita tengok ada apa-apa lagi yang perlu. Ni kita tengok amalan. Pelajarilah Al-Quran dengan berguru daripada orang yang mahir dalam bidang Al-Quranul Karim.
Ni amalkan. Maknanya kita nak belajar tu apa-apa ilmu kita kena belajar. Sebab nak dapat ilmu ni bukan mudah. Nak dapat ilmu bukan mudah. Yang nak dapatkan, kita nak belajar, nak bagi faham apa-apa ilmu tu adalah kerja Tuhan. Guru hanya berusaha, murid pun hanya berusaha. Nak bagi faham itu bukan kerja kita, itu kerja Tuhan. Jadi kita minta doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan kita untuk mempelajari apa-apa pelajaran. Okey, cukup setakat ni dulu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.